Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalam, salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga baginda serta para sahabat semuanya. Alhamdulillah muslimin muslimat, sempena hari Jumaat yang barakah ini, hari Jumaat yang mulia ini, marilah sama-sama kita mengulangi 3 kali. 3 kali pun insya-Allah selawat ke atas Nabi dan juga para sahabat dan juga kepada ahli keluarga baginda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat semua, kita selawat sama-sama ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maksudnya rapat sangat. Minta maaf ya, maksudnya saya kena ke belakang lagi. Okey. Alhamdulillah muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, Encik boleh tak tolong sebab dia kerap sangat tertutup. Buat macam tak tutup. Boleh ke? Ya. Okey, pertamanya Alhamdulillah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi Jumaat iaitu penghulu segala hari. Allah mengizinkan kita untuk berada di taman syurganya. Dan Allah mengizinkan kita untuk berada dalam keadaan kesihatan yang baik. Dalam keadaan yang segala-galanya, insya-Allah dalam keadaan yang baik. Dari segi rezeki kita, dari segi anak-anak kita, dari segi pekerjaan kita, subhanallah, makan minum, semuanya baik. Tidak kurang, tidak terlebih. Cukup sahaja. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau siapa yang rasa memang terlebih-lebih tu, kan banyaklah ustazah terlebih lah, pergi itu lebih, ini lebih. Hakikatnya tetap Allah berikan kita cukup sebenarnya. Maksudnya bukanlah terlebih tapi itulah kadar kecukupan kita. Masya Allah. Kalau kita ada duit banyak mana pun, yang kita boleh makan hanya sekadar limit. Sekadar yang Allah tetapkan, kita tak boleh nak masuk lagi, ada kadarnya kita akan berhenti walaupun kita nak makan macam mana, sedap macam mana, duit banyak macam mana pun. Begitulah juga dengan situasi, walaupun udara Allah ini begitu banyak, tapi Allah bagi kadar yang cukup. Berapa banyak yang masuk ke dalam diri kita kan, oksigen yang masuk. Berapa kadar yang keluar, iaitu karbon dioksida yang keluar. Masya Allah. Begitulah juga Allah menetapkan kadar yang cukup kepada mata kita ini, jumlah airnya. Kalau tak cukup, kita akan sakit mata kita. Mata kita ni kan boleh gerak kiri kanan ni sebenarnya sebab ada air yang cukup. Jadi mata tu tidak pedih dan sebagainya. Kalau terlebih, maka apa yang berlaku? Meleleh lah. Orang tanya kenapa nangis? Tak, air mata ni terlebih. Sama juga dengan air liur kita. Masya Allah. Allah beri kadar yang cukup. Sama ada kita minum, kita bercakap banyak ke, bercakap sikit ke, Allah beri apa yang diperlukan. Subhanallah. Begitulah bila kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat sekalian, kita perlu merenung pada diri kita. Cukuplah dengan merenung diri kita, kita menjadi hamba Allah yang rasa sangat kita merasakan kehebatan Allah bila merenung diri kita. Allah bagi kadar yang cukup untuk darah. Walaupun ada orang tumpah darah, tapi Allah buat proses tambah darah secara semula jadi. Kan lebih kurang 4 bulan sekali kita akan tukar darah. Subhanallah. Allah bagi kadar yang cukup untuk jantung kita berdegup. Kalau terlebih, sakit jantung kan. Berkurang pun sakit jantung. Masya Allah, paru-paru mengepam dengan kadar yang cukup. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Cukuplah dengan merenung diri kita, kita menjadi hambanya yang taat. Hambanya yang redha dengan ujian Allah. Taat dengan segala perintah. Taat dengan segala larangan.
dan juga redha dengan segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dan kekasih Allah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kelebihan yang besar kepada siapa yang memuji dan memohon ampun dan memohon keselamatan, selawat ke atas Nabi. Kerana kita sedang memohon kepada seorang yang Allah sangat cinta, kekasih Allah, kecintaan Allah, Habibullah. Masya Allah. Maka asbab kita mencintai Allah, asbab kita mencintai orang yang Allah cinta, maka subhanallah kita juga akan dapat cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya mohon maaf jika ada macam gangguan-gangguan bunyi dan sebagainya. Saya sebenarnya berada di luar kawasan di satu tempat yang agak jauh juga. Tempat tu rahsia lah. Jadi kadang-kadang ada gangguan bunyi tu, minta maaf ya. Depan saya ni sebenarnya ada laut. Okey, Masya Allah, sebab kau nak buat dalam, dia lagi gelap lah. Itu yang memilih tempat yang sebegini. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Unit Strategik dan Inovasi Bahagian Khidmat Pengurusan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Kan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Anjuran adalah Unit Strategik dan Inovasi. Masya Allah. Terima kasih kepada Puan Nur Syakila binti Zainal sebentar tadi selaku pengerusi Majlis Merangkap Penolong Pegawai Tadbir Unit Strategik dan Inovasi Bahagian Khidmat Pengurusan MAWIP. Seterusnya barisan pegawai-pegawai kanan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan seterusnya semua warga Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Seterusnya muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang saya hormati, yang saya kasihi, terima kasih sangat. Saya sebenarnya rasa sangat terharu dengan jemputan daripada satu agensi agama yang terkemuka di Malaysia, iaitu Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Masya Allah. Bagaimana peranan majlis agama di seluruh negeri kita tahu. Mereka adalah institusi yang menjadi benteng kuat umat Islam, yang menjaga kesucian agama, yang melaksanakan banyak agenda-agenda agama Islam dan sebagainya. Masya Allah. Jadi apabila dijemput oleh agensi seperti ini, saya merasakan ia adalah satu pengiktirafan. Masuk pengiktirafan di sini, saya sendiri merasakan bahawa sangat kerdil lah dalam dunia dakwah ini. Namun apabila mereka yang berada di landasan dakwah, yang sentiasa melakukan kerja dakwah, iaitu majlis agama, Masya Allah, jadi alhamdulillah saya syukur sangat diberi kesempatan ini untuk bersama-sama dengan kalian orang-orang yang hebat. Masya Allah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada saat ini, Allah akan kumpulkan kita kembali di syurganya. Subhanallah. Jadi yang saya difahamkan, kita bukan hanya tertutup. Tertutup ini memang khusus untuk semua yang hadir di dalam link ni. Tetapi insya-Allah di cross page juga kepada page Ustazah Asma Harun. Tapi saya tak boleh nak tengok view tu macam mana, siapa yang hadir dan sebagainya. Masya-Allah. Baiklah, tajuk yang diberikan iaitu berkenaan dengan kerja sebagai ibadah. Kerja sebagai ibadah. Masya Allah, Allahu Akbar. Satu tajuk yang penting dan tajuk yang sangat baik. Tajuk yang mesti dibincangkan muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab bila sebut kerja sebagai ibadah, semua manusia bekerja. Seluruh manusia bekerja. Sama ada bekerja di rumah ataupun bekerja di luar rumah. Wanita suri rumah juga bekerja sebenarnya. Masya Allah. Yang kedua, bekerja ni memang wajib. Bekerja mencari rezeki adalah kewajipan kepada setiap Muslim dan mukmin. Setiap orang Islam wajib bekerja. Masya Allah. Sama ada pekerjaan tu dapat gaji ataupun tidak. Tapi mungkinlah tajuk diberikan pada saya ni lebih fokus kepada istilah bekerja tu. Kan, bagaimana pekerjaan di pejabat, berniaga, bekerjalah di mana-mana sebagai apa pun, nak dijadikan ia sebagai satu ibadah. Tapi saya nak luaskan skop. Wanita suri rumah contohnya, kalau tanya kerja tak kerja, suri rumah je. Di rumah itu dia sedang bekerja. Dia sedang bekerja. Habis itu siapa yang bagi upah? Yang pertama, upah daripada Allah. Kita kena faham, semua upah
hakikatnya daripada Allah. Hakikatnya daripada Allah, muslimin muslimat. Sama ada upah dalam bentuk pahala. Yang kedua, upah dalam bentuk rezeki. Subhanallah. Bos, majikan, semua itu ada perantaraan. Masya Allah. Hakikatnya yang memberi upah kepada kita, yang memberi gaji, yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia datang melalui perantaraan bos, majikan, kerajaan yang bayar gaji dan sebagainya. Subhanallah. Jadi hakikatnya orang yang bersyukur dan berterima kasih kepada majikan, dia sedang bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kita kena faham. Bila kita sebutkan tentang encik hujan. Saya sekarang encik okey je, kena tengok. Okay. Subhanallah. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, wanita yang bekerja di rumah pula, siapa yang bayar gaji dia? Ya, yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk pahala, dalam bentuk rezeki yang suami dia bawa balik. Dan sangatlah baik, sangatlah bagus dan sempurna sekiranya suami tu bagi upah pada isteri. Masya Allah. Yang disebut sebagai nafkah. Kita tahu nafkah yang duit poket tu suami tak, kalau ada suami bagi itu, kalau ada lebih suami bagi itu sangatlah mulia, sangat hebat. Subhanallah. Kewajipan suami ikan tempat tinggal, makan, minum, pakaian, kesihatan kan. Kalau sakit bawa pergi jumpa doktor dan sebagainya, keselamatan. Jadi itu kewajipan. Kalau suami tak mampu nak bagi duit tambahan, maka suami tu tak berdosa. Jadi duit poket itu adalah satu tambahan. Dan jika suami usaha juga nak bagi, insya-Allah Allah akan lipat gandakan, murahkan rezeki suami ni berkali ganda. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita faham sehakikatnya seluruh manusia bekerja. Tak ada manusia duduk diam. Puan kerja, banyak kerja. Basuh kain, lipat kain, jemur kain, kemas baju, gosok baju, kan, kemas rumah, memasak. Itu semua tu pekerjaan muslimin muslimat. Upahnya daripada Allah berupa pahala. Upah yang paling besar berupa syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan upah yang dari segi zahir yang segera adalah apa yang suami bawa balik, makanan tu, tempat tinggal apa semua, itu hasil usaha kita. Jadi muslimin muslimat, saya nak mulakan tajuk kerja sebagai ibadah ini bermula dengan tajdid. Perkataan tajdid niat. Tajdid niat. Apa maksud tajdid niat ni? Okey, muslimin muslimat, niat adalah satu perkara yang paling penting dalam segala perkara. Niat perkara yang paling utama, paling penting dalam segala-galanya. Kalau hari ini kita boleh faham tentang niat sahaja, sebenarnya kita dah selesaikan sebahagian besar agama. Sebahagian besar hidup kita. Subhanallah. Niat akan memandu tindakan kita. Niat akan memberikan hasil yang sangat lumayan. Niat yang akan memberikan hasil yang sangat lumayan. Hasil di dunia dan hasil di akhirat. Subhanallah. Sangat rugi orang yang tidak belajar tentang niat. Orang yang tidak memahami dan cuba mendalami berkenaan dengan niat. Sebab itu disebutkan hadis, kepala hadis Nabi ataupun kepala ilmu. Dan kita dapati kebanyakan kitab-kitab hadis ataupun kitab tasawuf dimulakan dengan hadis niat. Masya Allah. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Subhanallah. Muslimin muslimat yang saya hormati, Masya Allah, bila kita perhatikan hadis Nabi ini, Nabi mulakan dengan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu adalah berdasarkan apa yang diniatkan. Setiap pekerjaan, setiap perbuatan, setiap langkah, setiap apa yang kita lakukan, ia sangat berkait dengan apa yang kita niat. Dan apa yang kita niatkan, itu yang kita akan dapat.
Masya Allah, Allahu Akbar. Contoh, saya bagi contoh saja. Siapa yang keluar cari rezeki, niatnya adalah untuk dirinya, untuk anak isterinya. Lepas tu dia dimasukkan lagi niat untuk ibu bapanya, untuk bantu adik-adik beradik yang susah, untuk bantu orang-orang fakir miskin. Tuan-puan sekalian, siapa yang pasang niat yang sangat besar ini, maka insya-Allah rizkinya juga besar. Rizkinya juga luas. Masya Allah. Tapi ada orang keluar untuk cari rizki dirinya je. Lepas tu untuk isi dan anak-anak, dia sempitkan. Jadi Allah bagi kadar kecukupan berdasarkan niat dia nak cari rizki tu. Masya Allah. Ada orang dia bila cari rizki, dia terus masukkan sekali, ya Allah, berkatilah rizkiku ini, ya Allah. Aku ingin bantu seramai mungkin orang yang susah yang aku jumpa. Ada adik beradikku yang susah, aku nak bantu mereka. Ada anak saudaraku, anak yatim, ya Allah. Aku nak tanggung dia belajar, ya Allah. Allahu Akbar. Allah tahu isi hati kita. Sebab itu saya selalu sebutkan pagi-pagi hari kena pasang banyak niat. Masya Allah. Dan di sana ada hadis Nabi yang sahih. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berniat melakukan sesuatu kebaikan, maka telah tercatat baginya pahala. Dah tercatat dah pahala. Masya Allah. Dan apabila dia melaksanakan apa yang dia niatkan, dia akan dilipat gandakan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi pagi-pagi kan kita pasang niat nak buat apa? Banyak kita nak buat baik ni. Ya Allah, pasang niat on the way bawa kereta tu kan. Kena belajar tuan-puan sekalian. Kena belajar bercakap. Hati kita ni niat bukan pada mulut. Niat pada hati. Bahkan kita belajar kalau kita solat, sebut je pada lidah. Sahajaku. Solat Zuhur tapi hati khayal, hati tak hadir. Hati tak datang pun pada hati tu. Solat Zuhur, solat kita tak sah. Sebab bila sebut niat, tempat niat adalah hati bukan lidah. Dia adalah rukun qalbi, hadir. Sebab itu orang mukmin dia belajar bicara hati. Contoh kan bila bawa kereta kan, mulut sebut juga, ya Allah jam lah, bantulah ya Allah, permudahkanlah jam ni. Contoh kan, lancarkanlah. Ya, lidah sebenarnya membantu hati. Tetapi hati kena hadir dalam pengharapan tu. Jadi kadang-kadang tu tuan-puan sekalian, Masya Allah, kita tak terluah pada lidah, hati tu terdetik sambil bawa kereta. Ya Allah nak cari rizki, terbayang untuk anak, untuk isteri. Ya Allah nak keluar cari rizki untuk suami, untuk anak-anak. Kan untuk ibu, ayah, untuk sekian-sekian, untuk ada rumah anak yatim nak bagi, untuk sekian-sekian. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kita boleh pasang niat-niat seumpama itu, lagi banyak kita pasang niat, lagi ramai yang kita niatkan, maka lagi ramailah yang akan dapat manfaat. Masya Allah. Baiklah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Pernah saya ditanya orang bukan Islam dan juga orang Islam juga tanya. Dia kata gini. Dia tanya, Ustazah, saya nak tanya, macam mana dengan keadaan orang yang bukan Islam tapi mereka bersedekah? Mereka dapat pahala tak? Mereka ni, saya jumpa orang bukan Islam ni, banyak yang bagus-bagus. Suka tolong orang susah. Kan, bersedekah, buat charity lebih baik daripada kita. Diorang pun berbakti pada ibu bapa. Suka bantu orang. Diorang dapat pahala tak? Jadi satu jawapan nak jawab soalan yang umpama ini, sebab mereka merasakan bahawasanya, tak adil lah. Kan? Kesianlah. Diorang ni kan orang yang baik. Allah tak kesian ke? Kan? Bukankah orang-orang yang buat baik tu akan dibalas kebaikan? Apa? Dia, bahkan pernah tak tuan-puan tengok, kan saya tengok ada dokumentari berkenaan dengan ada seorang lelaki tua, penarik beca, Cina, yang bukan Islam, orang Cina bukan Islam. Tak siap umur dia 60 dah 70 dah. Dia tak pernah kahwin dan dia memang kerjanya adalah penarik beca ataupun angkut-angkut barang guna beca dia tu, tapi dia beca lah, motor tak ada, duduk rumah yang sangat buruk, kutik-kutik sampah, macam itulah kerja dia. Tapi dia tak kahwin, tak ada keluarga. Dan hasil daripada rezeki dia, pendapatan dia, dia sedekah dan dia tanggung ramai anak-anak fakir miskin, orang susah.
Dan dah ramai anak-anak fakir miskin susah tu sampai peringkat berjaya, ada jadi doktor, engineer, arkitek, macam-macam. Subhanallah. Maksudnya hidup dia adalah untuk berbakti kepada orang lain. Dan dia masih kekalkan walaupun anak-anak angkat kan nak balas, nak suruh dia berhenti, nak bagi rumah, nak bagi kenderaan ke apa semua, dia tak nak. Bawa beca dan dia tetap mencari-cari. Dia tak nak ubah kehidupan dia. Dia kata biarlah dia terus begini, dia nak terus mencari orang-orang susah selagi mana dia hidup. Selagi itulah dia nak memberi, dia nak kerja sebab niat dia tu yang kuat tu. Jadi walaupun datanglah tawaran untuk duduk rumah lebih baik, anak angkat nak bawa pergi rumah sebab anak angkat ni dah berjaya, dah kaya-kaya ni. Sebab sepanjang umur dia 40 tahun, 50 tahun memang dapat duit je. Tanggung anak orang miskin ni belajar begini-begini. Tapi niat dia tu kuat sangat, nekat tu. Dia kata sampai mati dia nak buat pekerjaan ni, dia memang suka. Kepuasan dia bukanlah dapat duit untuk diri dia. Kepuasan dia terlalu luar biasa. Kepuasan hidup dan tujuan hidup dia adalah untuk memberi. Jadi kadang orang tanya, Saza, macam mana siangnya pakcik tu? Baik sangat. Tapi dia bukan Islam. Kan Allah tak balas ke kebaikan dia? Allah tak bagi ke dia pahala? Macam tu. Jadi nak jawab soalan ni, Allahu Akbar, muslimin muslimat. Allah yang maha pemurah, maha pengasihan ni kita doakanlah. Saya pun tak tahu dah cerita pakcik tu macam mana. Tapi saya pernah tengoklah dokumentari pakcik tu kan. Begini, kita boleh jawab dari sudut apa? Dari sudut logik akal. Contoh, ada seorang cleaner yang datang bekerja di Mawib, kan, di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ni. Kan, datang ke Mawib jadi cleaner. Betul kan? Mawib kan, jangan pula saya salah. Ya, Maif. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Betul lah tu. Okey. Muslimin muslimat, bayangkan ada seorang cleaner datang. Tapi dia tak register. Maksud dia tak berdaftar pun. Dia tak dilantik oleh sesiapa syarikat mana pun untuk jadi cleaner di Majlis Agama ni. Subhanallah, tapi dia datang. Kerja pagi sampai petang dan dia buat kerja sangat excellent. Bahkan pekerja-pekerja yang berdaftar sampai tak ada kerja. Sebab apa? Dia kerja sapu sampah, kan? Dia kerja semualah lap-lap cermin apa semua. Sangat hebat, sangat konsisten. Datang awal daripada orang lain, balik lewat daripada orang lain. Cukup bulan 30 hari, dia pergi jumpa pengarah majlis agama. Minta gaji. Lepas tu pengarah tanya, kamu siapa ya? Oh, saya kerja daripada awal bulan sampai sekarang. Ya, tapi kamu bekerja dengan siapa? Saya kerja dekat sini lah. Saya tak ada kerja siapa. Saya tak kan. Saya datang je kerja. Kami dah lantik dah syarikat kan untuk bahagian bersih-bersih, cuci-cuci ni. Macam mana pula kamu ni? Oh, saya ni tak pergi mana-mana interview. Mungkin pengarah ni akan cakap, minta maaf. Maksudnya kamu bukan pekerja yang sah, bukan pekerja berdaftar. Jadi kami tak ada allocate untuk gaji. Kamu terus minta lah dengan tu. Tuan-puan sekalian, jawapannya dia tak dapat nak claim gaji walaupun dia buat kerja tu. Tak dapat nak claim gaji. Sebab kita tahu syarat untuk kita dapat gaji di sebuah syarikat, kita register, kita berdaftar sebagai pekerja. Kita register, kita berdaftar sebagai pekerja. Ada interview, ada isi borang, ada proses dia, kan? Lepas tu gaji masuk pula dalam akaun. Jadi bila orang ni tanya, dia kata, apa maksud Ustazah? Orang tua tu ataupun mana-mana orang bukan Islam yang baik, mereka akan dapat semua kebaikan. Mungkin macam dia akan dapat semua kebaikan dengan syarat. Dia perlu register. Tu je. Register apa? Register sebagai Muslim. Register sebagai Muslim. Register sebagai orang Islam. Oh, macam mana nak register? Senang je. Syahadah je. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu je. Registernya adalah syahadah. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan sekalian, syahadah ni mengakui bahawasanya Allah sebagai Tuhan, tiada sembahan melainkan Allah, seolahnya apa yang kita buat adalah kerana Allah, untuk Allah, dan ini perintah Allah. Sama kita bekerja ni.
Dan kerana itu tuan-puan sekalian, bab register niat ni, ia sangat penting. Dia jadi penentu amalan kita diterima atau tidak. Jadi ibadah ke jadi perbuatan biasa yang tidak diberi pahala. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, mungkinlah orang tu bila dia merayu-rayu dengan pengarah majlis agama ni, tolonglah memang saya tak register tapi bagilah sikit. Akhirnya dapatlah sikit ihsan daripada majikan. Saya bagi duit poket saya ni. Saya pun pelik, awak tak payah datang dah ya besok sebab awak bukan pekerja. Awak tak payah cuci lagi dah. Awak kena daftar mohon dulu kerja. Jadi saya bagi ihsan je. Mungkinlah bagilah 200. Sepatutnya dia patut dapat 2,000 tapi dapat 200. Contoh ya. Jadi rugi sangat kalau kita tak register amalan kita, pekerjaan kita setiap hari dibuat kerana Allah. Masya Allah. Jadi orang bukan Islam yang buatlah apa pun jua pekerjaan yang baik, pekerjaan yang kalau kita orang Islam buat dapat pahala sangat banyak, sangatlah rugi. Sebab apa? Hanya kerana dia tidak register dan tidak niat buat itu kerana Allah. Macam mana dia orang nak buat niat kerana Allah? Dia mestilah kena syahadah. Syarat paling utama syahadah pun tu apa sekalian, bukan hanya pada lidah. Kan kita tahu maksud apa itu iman. Iman itu adalah al-iqraru bil lisan, ikrar dengan lidah. Kan lepas tu iqraru bil lisan, ikrar sebut dengan lidah, dan juga tasdiq biqalbi dan membenarkan dengan hati. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat, syarat pertama dan syarat paling utama nak menjadikan satu pekerjaan kita ini sebagai satu ibadah, maka tidak ada pilihan, wajib ke atas kita menjadikan pekerjaan kita ni niat tu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang kerja 30 hari dapat gaji 3,000. Ada orang kerja 30 hari dapat 2, dapat gaji 3,000 dan dapat pahala selama 30 hari kali 8 jam, kali berapa minit, kali berapa saat. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan percayalah, muslimin muslimat, sebenarnya gaji hasil pada kita kerja tidak berpadanan. Tidak berpadanan dengan lelah susah payah kita kerja. 8 jam setiap saat. Berapa gaji? 5,000. Oh, padan lah tu. 10,000. Berbaloi sangat gaji 10,000 kerja 8 jam. Apa sekarang hakikatnya, Masya Allah, Subhanallah. Siapa yang melakukan kerja sungguh-sungguh, sebenarnya berapa jumlah, sebenarnya tak berpadanan. Hanya Allah yang berhak membalas kesungguhan, pengorbanan masa, tenaga kita ketika kita bekerja. Jadi rugi sangat orang yang hanya melihat daripada ukuran nilai gaji tu. Nilai gaji tu tuan-puan sekalian. Masya Allah. Mungkin sepatutnya kita dapat gaji yang sangat, yang lebih baik. Yang kita boleh beli semua cash. Boleh beli rumah cash, kereta cash dan sebagainya. Subhanallah. Saya sebutkan begini tuan-puan sekalian. Bukanlah saya nak merendahkan nilai gaji kita. Bukanlah nak pelekehkan majikan yang bagi gaji sekian-sekian. Itulah kadar kemampuan manusia boleh bagi. Itulah kadarnya. Masya Allah. Majikan dah berusaha sedaya upaya. Kerajaan dah berusaha sedaya upaya untuk memberikan tangga gaji yang terbaik kepada pekerja. Masya Allah. Namun kita kena mengharapkan yang lebih besar, yang lebih jauh. Iaitu gaji ataupun rezeki yang Allah beri. Dan ini sangatlah penting dan terkait sangat dengan niat kita. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kalau dulu suami saya pernah kerja cleaner. Cleaner tukang cuci. Di mana? Di University of Queensland. Brisbane, Australia. Maksudnya pelajar-pelajar PhD kita, kalau pelajar PhD Malaysia pergi ke OZ ni, Australia ke UK ke, mereka selalu akan buat part time kerja cleaner. Part time. Sebab apa? Gaji cleaner kat sana pun sangatlah tinggi. Gaji cleaner kat sana lebih kurang $4,500. $4,500. $4,500 kalau duit Malaysia dalam 12,000. Tuan-puan bayangkan, gaji tukang cuci. Cuci tandas, suami tu kan. Masa tu dia buat PhD, lepas tu part time sebab kami anak ramai, bawa anak 5 orang, jadi memang tak cukup lah allowance diberikan, kena kerja. Jadi dia buat part time waktu malam. Part time pun berapa jam je kerja, dalam 4 jam. Part time 4 jam ke 6 jam gitu je. Dapatlah $2,500. $2,500 lebih kurang $6,000 lebih lah.
Kalau full time jadi cleaner dalam 4,000 lebih. So, apa sekian, cleaner ni tak perlu ada sijil apa-apalah. Maksudnya cleaner tapi nak sebut tangga gaji di negara maju seumpama itu sangatlah tinggi. 12,000 Malaysia, siapa tak nak kan? Sebab tu ramai yang kerja sana kalau ikut isteri belajar, suami mereka jadi cleaner full time, boleh buat balik Malaysia, boleh buat rumah cash. Macam itulah ibaratnya. Saya sebutkan begini, kita kena, bukan kita nak protes kerajaan kita bagi tangga gaji rendah. Kita negara sedang membangun, bukan negara maju. Kan? Sama juga dengan purata jumlah ketinggian, maksudnya purata jumlah kelahiran kita dan rakyat kita memang ramai berbanding Australia yang besar tapi rakyatnya sangat kecil dan sebagainya. Dan ada faktor-faktor lain lagi lah, muslimin muslimat. Tapi yang saya sebutkan tentang tangga gaji ni sebenarnya, saya nak kita faham sebenarnya ada orang dia rasa macam dia dapat gaji 5,000, 6,000, dia rasa macam seronok cukup. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, itu patutlah rasa. Tapi yang saya nak bagi kefahaman ialah kita kena merasakan tamak kepada apa? Tamak dan rasa nak lebih dari sudut pahala. Nak lebih dari sudut pahala. Sebab apa? Bahaya kalau kita rasa macam, saya puas hati kerja situ, saya puas hati kerja situ. Kenapa? Kerja tak susah sangat. Kerja biasa-biasa je. Tapi gaji, Alhamdulillah, puas hati lah dapat 5,000. Puas hati lah dapat 6,000. Apa sekalian, Masya Allah. Ada orang yang letakkan kepuasan hati bekerja tu pada jumlah gaji tu. Jumlah gaji tu. Masya Allah. Jadi saya rasa kerugian lah bagi kita, sebab ada orang yang begini, dia akan selalu bertukar dan berpindah-pindah. Dia akan berpindah. Sebab kepuasan dia ada pada gaji tu. Tapi ada orang, dia tak tengok gaji. Gaji tu memanglah semua orang nak. Tapi dia sebut, saya seronok kerja situ. Walaupun saya tahu di tempat lain saya dapat tawaran lebih tinggi. Tapi di sini saya buat sesuatu yang memberi sumbangan kepada agama. Di sini saya dapat environment yang bagus yang berikan saya nak solat mudah. Bahkan majikan untuk solat duha pun orang tak berkira. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab apa? Mereka melihatkan pekerjaan itu lebih besar daripada hanya sekitar untuk gaji. Jadi bagi negara mak saleh, negara maju seperti ini, mereka gaji itulah keutamaan. Tapi kita ni sebagai orang Islam, gaji ke pendapatan berniaga itu bukan keutamaan. Itu keperluan. Faham? Itu keperluan. Tapi keutamaan kita nak dapat pahala daripada pekerjaan ni. Masya Allah, pahala. Bahkan saya jumpa ada orang pegawai besar bank, saya pernah cerita dah beberapa kali. Gaji dah 20,000 lebih. Dia sanggup lepaskan jawatan, dia bawa teksi. Ni saya jumpa direct ni. Saya jumpa masa tu saya naik teksi, lepas tu saya borak-borak dengan dia. Lepas tu dia macam speaking je kan. Dia bukan nak speaking sangat, mungkin dah terbiasa speaking, jadi sikit keluar speaking. Saya pun tanya, Encik sebenarnya kerja apa ya? Lepas tu dia ceritalah. Ini kisah benar atau apa sekian. Saya bercakap sendiri. Masa tu saya naik komuter daripada Seremban. Lepas tu nak hadir meeting, saya pun naik teksi pula. Masa tu saya masih kerja di Jabatan Agama. Dia pun tak kenal. Masa tu saya bukan Ustazah Asmat macam hari ni lah. Kan? Masih kekal orang yang sama. Tapi tak dikenali lah kan. Lepas tu dia kata, Puan, saya dulu pegawai kanan ke, pegawai tinggi lah, bank terkemuka lah. Kalau sebut bank ni semua orang tahulah. Lepas tu dia kata, saya berhenti. Dan Alhamdulillah saya rasa macam tenang sangat dengan pekerjaan baru ni. Saya kata, ya Allah, kenapa Encik berhenti? Sebab pekerjaan yang saya buat dulu memang gaji besar 10,000. Rumah besar, kereta besar, kehidupan yang seronok lah dari sudut kehidupan dunia. Tapi saya tak dapat solat di awal waktu. Kemudian kalau solat sunat duha semua lagi tak dapat. Bahkan saya selalu tinggal solat. Sebab apa? Klien tu nombor satu. Kadang kerana meeting kan dengan klien besar apa semua, dengan investor ke apa ke kan. Jadi kadang tu terlepas waktu solat, meeting pula dengan orang bukan Islam dan sebagainya. Board director pula orang bukan Islam dan sebagainya. Jadi akhirnya saya buat keputusan,
Saya pilih pekerjaan apa yang bila masuk waktu, saya boleh buat keputusan, saya boleh berhenti anytime. Akhirnya saya memilih untuk bawa teksi. Saya kata, ya Allah, macam mana anak isteri? Anak isteri memang berontak, mereka tak boleh terima sebab kena ubah semua. Rumah mewah saya terpaksa jual sebab tak mampu bayar. Kereta mewah pun saya kena jual, tak mampu bayar. Dan kereta yang ada adalah teksi ni lah untuk kami sekeluarga. Lepas tu rumah kami pindah dulu, duduk rumah sewa. Peringkat awal anak-anak tak boleh terima, semua kena ubah. Tapi sekarang mereka bahagia, Ustazah. Saya pun bahagia. Kerana erti bahagia tu bila kita bersama dengan betul-betul. Tuan-puan sekalian, saya perasankan anak saya yang kecil yang umur 2 tahun, namanya Fatimah. Sikit-sikit minta air, sikit-sikit minta air. Nak air, nak air. Lepas tu kan dia minum sikit je. Tapi sebenarnya saya faham, dia bukan nak air, dia nak perhatian. Dia nak perhatian. Masya Allah. Kan sikit-sikit minta air. Nak perhatian. Dia nak mata kita tengok dia. Kita baca bismillah untuk dia. Tapi dia tahu macam mana nak ambil perhatian umi dia ni dengan minta air. Dia bukan nak air tapi nak perhatian. Masya Allah. Kadang-kadang isteri tuan-tuan tu, dia bukan nak borak sangat. Nak perhatian. Tu orang perempuan reka nak borak apa. Nak perhatian. Nak mata suami tu tengok dia. Masya Allah. Tuan-puan yang mati Allah sekalian. Dia kata itu lebih bermakna. Saya dapat beri perhatian. Sama ni, saya memang ada masa juga. Tapi perhatian saya tak dapat bagi. Sebab apa? Fikiran tu tak habis-habis duk fikir pasal nak kejar tu, nak kejar ni, target itu, target ni. Banker kan. Tuan-puan sekalian. Sebab apa? Sebab bagi dia, dia dah sampai satu peringkat duit. Duit tu not everything. Walaupun orang kata everything memang perlukan duit. Tetapi ada orang sampai peringkat tu dan dia rasa tidak ada lebih nikmat satu pekerjaan yang dijadikan sebagai satu ibadah. Sebab syarat pekerjaan sebagai ibadah, tuan-puan sekalian, tidak menghalang melakukan ibadah. Ibadah khusus. Ibadah khusus, iaitu ibadah apa? Solat. Jadi dia kata, nikmat sangat Ustazah. Saya merasakan rezeki saya bertambah berkat, hidup saya tenang. Saya pun perlu buat persiapan untuk menghadapi kematian. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, saya nak tanya, tuan-puan rasa tenang dan rasa bahagia tak sekarang ni dengan pekerjaan, dengan duit, dengan rezeki, dengan gaji dan sebagainya? Kita kena muhasabah betul-betul. Bukan muhasabah yang surface, muhasabah ringan-ringan. Fikir sejenak, berkat tak rezeki kita sekarang? Kita buat kerja sungguh-sungguh tak ni? Tuan-puan, secara umumnya, syarat suatu pekerjaan itu menjadi satu ibadah. Yang pertama, syarat nak jadikan kerja itu sebagai ibadah, syarat yang paling utama, pertama, ini disusun oleh para alim ulama, oleh Imam Al-Ghazali, campur-campurlah para alim ulama. Yang pertama, niat. Jadi masa kita pashkat ataupun tamprint, masa tu kena tam niat. Kena niat print. Macam itulah. Ataupun kena kita sebutkan, okeylah, tamprint ataupun kita sebutkan dengan perkataan pashkat, panch niat. Ataupun dalam perjalanan lagi. Ya Allah, aku mohon redamu dalam pekerjaanku. Berkatilah hariku ini ya Allah. Berkatilah rezeki. Ada orang bila masuk gaji, gaji dah masuk. Kita nak pergi makan mana? Jom. Ada orang dapat gaji, alhamdulillah ya Allah, terus berdoa. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Jadikanlah rezeki ini barakah untuk kami ya Allah. Sucikanlah rezeki ini daripada segala kekotoran ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Ada orang dapat gaji tu, baca doa dulu muslimin-muslimat. Masya Allah, indahnya. Ya Allah, terima kasih. Syukur ya Allah di atas rezeki engkau berikan kepada ni. Tuan-puan sekalian, sama ada masa dapat gaji tu berdoa sikit, ucap syukur kepada Allah, mohon supaya Allah pandu kita macam mana nak guna duit rezeki ni supaya tak membazir, supaya tak menjadikan kita seorang yang kufur dengan nikmat Allah. Lepas tu ada orang setiap pagi on the way tu naik kereta ke naik motor ke naik apa ke, on the way tu dia pasang niat. Ya Allah, aku keluar daripada rumahku ini untuk mencari rezekimu yang halal dan barakah ya Allah. Tuan-puan sekalian, keluar cari rezeki ini, jihad. Dan ia adalah wajib. Siapa yang tak bekerja, berdosa. Berdosa tak bekerja ni. Tak cari rezeki ni berdosa. Sebab sifat malas ni dosa. Masya Allah, malas ni dosa.
Bergantunglah ya, ada dosa kecil, mungkin ada dosa besar. Dosa besar bila suami, bila lelaki. Ada anak, ada isteri yang perlu ditanggung. Tapi tak nak kerja. Berdosa besar. Berdosa besar tuan-puan sekalian. Tak nak. Masya Allah, Allahu Akbar. Patutnya dia ada tanggungjawab dia yang perlu lunaskan. Iaitu memberi nafkah kepada anak dan isteri. Jadi tuan-puan sekalian, memang kewajipan bagi setiap manusia yang menanggung nafkah. Ibu ayah ataupun ayah suami. Kalau tak bekerja, dia berdosa sebab itu kewajipan. Jadi bila keluar bekerja, ia menjalankan kewajipan, maka sentiasa diberi pahala berterusan. Tapi syarat pahala niat. Sama dengan solat lah tuan-puan sekalian. Solat dah lama macam mana pun. Lepas Al-Fatihah baca Al-Baqarah. Rakaat kedua Al-Fatihah. Lepas tu baca surah Ali Imran. Surah Al-Ma'idah kan main panjang. Kan? Sampai 2 jam solat. Bagi salam baru teringat. Aku tak niat lah tadi. Tak sah. Tak sah. Semayanglah 2 jam terberhenti pun. Kan? Tak sah solat tu kalau tak ada niat depan tu. Subhanallah. Jadi, kita ni tuan-puan sekalian, kalau tak faham konsep ni, kita akan jadi orang yang menyesal tak sudah. Di mahsyar kelak. Ada orang, kita tengok orang sebelah. Banyak pahala kau. Kuat ibadah. Tak ada lah ibadah, dia cakap. Tak ada ibadah. Ni kotlah boleh borak kat mahsyar kan. Tak tahulah suasana mahsyar tu memang menakutkan. Tapi kotlah boleh borak. Kan? Banyak pahala. Mana pahala banyak now? Kan orang Nogori cakap. Banyak now pahala. Dari mana banyak sangat ni? Dia pun kata tak ada lah banyak. Dan tak ada buat apa-apa ibadah banyak now. Kan? Solat biasa lah. Puasa pun biasa. Yang lain semua sedekah biasa. Habis tu yang banyak mana pahala. Dan kerja dulu, kerja pun biasa. Kan? Tapi hari-hari niat kerja sebagai ibadah. Kan? Lepas tu jaga elok-elok lah buat kerja betul-betul. Dia buat kerja betul-betul tu tak campur maksiat. Kan? Masuk kerja jaga aurat, jaga perlakuan, jaga pergaulan bebas jaga. Sebab Dan dengar ceramah dulu. Kalau pekerjaan nak jadi ibadah, kan? Kena jaga semua tu. Niat, tak boleh campur maksiat, tak menghalang kewajipan. Dapatlah pahala. Dan pun tak sangka macam ni banyak pahala. Tuan-puan sekalian, itu contoh lah ya. Kalau berlaku dan boleh berlaku lah perbualan. Maka menyesallah yang bekerja 30 tahun ini. Sebab apa? Tak betul-betul jaga dan tak betul-betul daftarkan pekerjaan tu diniatkan sebagai ibadah. Dan tak jaga perlakuan-perlakuan ketika kerja. Tak kerja dengan yutqanu, dengan ihsan, dengan bekerja dengan bertekun. Kerja cincai-cincai je kan. Tak jadi ibadah tu kerja cincai. Solat cincai tak sah. Puasa cincai mungkin sah tapi tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian. Kita ni hidup 24 jam. Cuba kira, hidup 24 jam. Tidur dah 6 jam. 8 jam lah kita letak. 8 jam. Tinggal berapa jam lagi? Makan pagi, petang, 3, 4, 5 kali makan. Kita tolak lagi 4 jam lah makan. 4 jam makan, tak apa sekali. Tidur 8, makan pula 4. 4 campur 8, 12 jam dah. Lepas tu mandi, gitu gini, rehat-rehat. Kita kata 2 jam. Dah berapa jam dah? Lepas tu pergi kerja 8 jam. Jadi berapa jam je kita ibadah khusus? Okey, kita tak payah kira benda tu lah. Kita kira solat 10 minit lah kita letak. 5 waktu jadi 5 waktu kalau 10 minit 5 waktu 10 kali 5. Alamak, kenapa Ustazah ni? 50 minit. 1 jam je solat. 1 jam je. Campur baca Quran, zikir-zikir lah kalau ada. 2 jam. Daripada 24 jam, 2 jam je ibadah khusus tu kalau kita ni. Ada orang solat 5 minit je. Mungkin kalau kita nilai betul-betul, ibadat solat ni, Masya Allah, solat ni, ibadat sehari tak sampai sejam lah. Jadi tuan-puan sekalian, rasa boleh tak masuk syurga lepas siap neraka dengan 1 jam je sehari kita buat ibadat khusus? Memang rasa macam susah tu tuan-puan sekalian kalau mikir-mikir. Tetapi muslimin-muslimat yang mata sekalian, kalau kita faham lalu kita buat jadikan pekerjaan sebagai ibadah, maka kita tahu 8 jam. Tempoh bekerja 8 jam. Ada orang 9 jam, ada orang 10 jam.
itu adalah satu jumlah ibadah yang besar, yang banyak. Mungkin inilah laluan ataupun ibadah yang boleh membantu menyelamatkan kita daripada api neraka Allah. Tetapi yang kita bimbang, kerana kita lalai dengan pekerjaan kita, kita tak amanah dengan pekerjaan, kita tak buat sungguh-sungguh. Dia bukan menjadi benteng daripada api neraka, tetapi asbab dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi sahabat-sahabat, tuan-puan yang dimati Allah sekalian, secara umumnya, apakah ciri-ciri ataupun syarat suatu pekerjaan itu dikira sebagai ibadah? Yang pertama, niat. Kita dah jelaskan panjang lebar pasal niat. Dah kaedah macam mana nak pasal niat pekerjaan sebagai ibadah. Setiap pagi tu, pasal niat kerja nak cari redha Allah, nak cari rezeki yang barakah untuk ahli keluarga, niat untuk bantu orang susah. Ini ada hadis Nabi. Nanti kita tengok tentang kelebihan orang nak cari rezeki, niat untuk dirinya, ahli keluarga dan bantu orang susah. Allah akan bangkitkan di masyarakat kelak dengan wajah yang bercahaya. Kemudian yang kedua, pekerjaannya tidak menghalang untuk melakukan kewajipan kepada Allah. Kalaulah dia bekerja tetapi pekerjaan tu kena dia buka aurat, maka tak boleh. Pekerjaan tu tak jadi ibadah. Contoh pekerjaan pramugari. Dia pakai tudung tapi jadi pramugari kena buka tudung. Maka tak boleh sebenarnya. Tak boleh wanita Islam meneruskan ataupun memilih pekerjaan yang membuatkan dia tahu dia kena buka aurat dia. Saya pernah pergi satu hotel yang terkemuka, semua orang kenal lah. Kalau saya sebut ni semua orang tahulah. Rasa nak sebut je. Geram rasa nak sebut. Geram rasa nak sebut tu kan. Hari tu lah kan bawa, dah lama dah ni. Bukan lama sangat, 3 bulan yang lepas. Saya ada bawa anak-anak pergilah kat hotel ni kan. Semua orang suka hotel ni sebab dia ada pool yang private kan. Jadi kita pun nak bawa anak-anak, mula dah boleh buka hari tu. Kita pun buka, kita pun pergilah kan. Lepas tu, tuan-puan sekalian, ada seorang pekerja ni nangis-nangis tengok saya. Nangis-nangis. Lepas tu saya kata, kenapa akak nangis ni? Dia kata, Ustazah, hari ni mungkin hari terakhir akak kerja sini. Setelah berapa lama akak kerja. Kenapa kak? Saya tengok dia pakai tudung kecil je lah. Sebenarnya akak cuba pakai tudung, Ustazah. Akak baru nak pakai tudung. Jadi akak pakai tudung, akak dah dipanggil. Hari pertama lagi akak dah dipanggil dengan pihak atasan. Kenapa? Polisi hotel ni tak membenarkan pekerja pakai tudung. Saya kata, macam tu ke? Patutlah saya tengok semua pekerja Melayu pun free hair. Saya kata, tak boleh. Tak boleh. Jadi saya dah diberi warning dan saya akan diberhentikan. Saya dah diberi warning dan saya akan diberhentikan, dia kata gitu. Saya kata, ya Allah, kesiannya tu teruk ni. Akan diberhentikan ni. Dia kata, gitulah. Saya pun doakan, moga akak dapat pekerjaan lebih baik, lebih barokah. Dia kata, doakan saya, Ustazah ya. Esok saya tengok lagi dia, tapi dia pakai sekaf. Ibu kata, Ustazah, akak belum bersedia lagi nak berhenti. Akak tangguh anak-anak, akak ibu tunggal. Jadi akak tengah cari kerja. Kalau betul-betul akak berhenti. Tapi pihak atas dia bagi pakai tudung tak boleh. Boleh pakai sekaf je. Tapi nampaklah leher semua ni. Saya kata akak berusaha lah ya kak. Sebab akak dah nak hijrah. Akak hijrah betul-betul. Yakin dengan rezeki Allah. Sehari lepas tu saya kata kat suami tak nak datang dah sini. Sampai bila tak nak datang. Padahal yang menyokong yang sepenuh-penuhnya seramai-ramainya yang datang adalah orang Islam di situ. 90% kau orang Islam. Bawa anak-anak pergi bercuti. Saya baru tahu pengurusannya tak ada tolak ansur dengan pekerja Melayu Islam. Memang tak membenarkan pakai tudung. Jadi tuan-tuan sekalian, dia kata pihak atasan tu orang Islam juga Ustazah yang uruskan pasal HR ni. Dia orang kata kalau awak tak pakai tudung nanti ramai pekerja-pekerja Melayu Islam ni minta pakai tudung. Ya Allah, saya kata HR. Ya, HR tu memang Ustazah free hair macam tak nak agama lah, macam tu tak faham agama lah walaupun Islam. Jadi dia sendiri pun nak kekalkan dan dia tak bersungguh pun minta dengan orang atasan untuk ni. Saya kata, ya Allah begitu ya. Memang niat saya macam nak pergi jumpa orang atas lah, nak tanya. Ini hak pekerja orang Islam di negara Islam. Sama juga tuan-tuan sekalian pasal MAS Airlines, pasal AirAsia. Saya tanya gitu ada jumpa timbalan menteri. Tapi bukanlah timbalan menteri yang berkait dengan tu. Saya kata kenapa ya? MAS Airlines kan di bawah Malaysia. Lepas tu kenapa? Dia pun barulah saya faham. Bila timbalan menteri kata macam ni Ustazah. Sebenarnya di bawah kementerian apa tu ya, bahagian-bahagian pengangkutan ni. Saya tak ingatlah kementerian apa.
Jadi dan kementerian tu kan di bawah orang bukan Islam yang pegang, bukan orang Islam. Jadi ia di luar bidang kuasa Menteri Agama ke apa semua, di luar bidang kuasa. Dan memang ada peraturan ataupun ada klausa, ada kita sebut apa saya pun tak reti nak sebut lah ya. Bukan piagam nak sebut apa ya. Yang mana hak menetapkan etika pemakaian ini adalah hak sepenuhnya pada majikan. Jadi majikan mungkin pihak kerajaan hanya boleh menasihati. Tapi kuasa majikan tu yang menentukan etika pemakaian sekian-sekian. Jadi memang majikan di atas tu tidak membenarkan pramugari walaupun Mas Airlines, sebab saya jumpa ramai pramugari yang nangis-nangis jumpa saya. Kalau nampak saya kan terus nangis. Kenapa puan? Ustazah, saya sebenarnya pakai tudung tapi sebab kerja saya buka tudung. Dah lah kalau Asia tu seksi benar kan. Emas ni okey lah sikit walaupun seksi juga tapi labuh lah. Tapi kalau Asia tu dengan singkat, dengan sendat, dengan astagfirullahaladzim, Muhammad Yusuf kita kesian juga kan. Dia orang kata terpaksa ibu tunggal, tak ada cara lain. Inilah pekerjaan je yang boleh buat macam-macam. Saya kata begini, puan kena nekat cari pekerjaan lain pertama. Kedua, berniat. Niat hati tu kena pasang. Sebab kalau meninggal dalam keadaan begini, dalam keadaan tidak mendedahkan aurat sampai begini, bimbang puan meninggal dalam keadaan fasik. Apa maksud fasik? Orang yang berterusan melakukan dosa dan meninggal dalam melakukan dosa sebab perbuatan mendedahkan aurat ini adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Jadi niat puan nekat. Dan mudah-mudahan kalaulah meninggal, sebab dia tanya kalaulah saya meninggal keadaan macam ni macam mana Ustazah. Dan kalaulah meninggal, kalau puan betul nekat dan puan susuli dengan usaha, kemudian Allah tahu puan sebenarnya tidak berkemampuan dengan tanggungan dan sebagainya, mudah-mudahan Allah ampunkan puan. Tetapi dengan syarat puan nekat betul-betul, bukan hanya cakap tapi tak bersungguh-sungguh. Jadi pekerjaan dari satu ibadah tuan-puan sekalian, pertama niat. Yang kedua, iaitu tidak menghalang daripada melaksanakan kewajipan. Kewajipan, menjaga aurat dan sebagainya. Dan saya sendiri nak muhasabah jugalah ya. Sebab saya tengok bukan hanya pekerjaan yang begini, wanita Islam hari ini seksi. Kerja-kerja pejabat, kerja-kerja di jabatan, di majlis agama, jabatan agama, wallahualam saya tak tahulah kan. Wanita-wanita Islam kita sangat suka bergaya. Tak ada masalah bergaya tu. Nak berpenampilan indah, berpenampilan menarik, berpenampilan cantik, itu memang tuntutan agama. Tetapi tabarrush, saya tengok di mana-mana sekarang, tabarrush jahiliyah ni, yang berlebihan ni. Pertama, kan dengan macam-macam lah solek, menyolek tu, kalau nak pakai moisturizer, kan pakai orang panggil foundation, nak lapisi kulit yang macam kusam, tu tak ada masalah lah muslimin-muslimat. Ini dengan tabarrush. Lepas tu kedua, pakai tudung yang singkat sampai nampak bentuk dada. Kan kadang-kadang kita ni dada orang perempuan ni bukan daripada depan, dia kena jaga daripada tepi pun. Dia dah labuh dah depan tapi kiri kanan tu singkat nampak juga. Lepas tu minta maaf lah saya sebut ya secara ni. Baju pula sekarang banyak kain likra pun melekat. Kemudian bentuk badan nampak. Kita ni sebelum keluar tengoklah depan cermin. Tengok kiri kanan belakang. Dan tanyalah pada orang yang jujur. Bukan tanya orang yang nak jaga hati kita. Nampak bentuk tak? Baju ni dah ketat dengan saya. Macam tu lah, jujur dengan diri sendiri tuan-puan sekalian. Sebab syarat ketiga, jangan bercampur maksiat. Jangan bercampur maksiat. Orang yang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan perintah Allah, dia sedang bermaksiat kepada Allah. 8 jam kita kerja, sepatutnya himpun pahala. Tapi na'udzubillah, himpun dosa. Kita ingat 30 tahun kita kerja banyak pahala. Kita rasa itu membantu kita ke syurga. Tapi rupanya 30 tahun kita menghimpun dosa, na'udzubillah. Jangan campur maksiat. Itu syarat ketiga. Yang kedua tadi, jangan menghalang daripada kewajipan. Solat, apa semua. Yang ketiga, jangan bercampur maksiat. Maksiat dari sudut penampilan, dari sudut aurat kita. Maksiat satunya adalah pergaulan bebas. Ramai orang tak jaga ni. Sebab 8 jam, dah kerja 10 tahun bersama-sama. Dah mesra sangat dah. Jadi bergurau senda, kadang bertepuk tampar lelaki perempuan, tepuk bahu walaupun berlapik. Semua itu musyadab, tak ada adab. Bergurau sampai perkara-perkara yang lucah, itu pun musyadab, tak ada adab. Tak ada akhlak Islamiah. Kan? Boleh pula duduk kat pantry, minum berdua.
berdua. Walaupun memang ada orang kat luar tapi jagalah adab. Kan elok kalau nampak ada dah seorang kat pantry tu, eloklah ajak seorang lagi kawan, 3 orang okey lagi lah. Kalau duduk berdua tu, daripada tak ada apa-apa, jadi ada apa-apa. Sebab antara 2 orang, akan ada yang ketiga iaitu syaitan. Akan ada yang ketiga iaitu syaitan. Daripada borak biasa, lepas tu rasa macam sehati sejiwa, luah rasa. Dah luah rasa, dah mula jatuh cinta. Jatuh cinta yang boleh fana, yang boleh merosakkan. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Siapa? Oh, dia lebih memahami daripada suami, kan? Lebih memahami daripada isteri. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebab apa tuan-puan sekalian? Saya dulu kerja unit runding cara kan. Ketua unit runding cara Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Skandal tempat kerja antara punca utama. Antara punca utama penceraian. Skandal tempat kerja. Sebab apa? Dah mesra, kerja dah lama, tak jaga pergaulan. Bahkan siapa yang keluar pergi makan, minum kat kafe apa semua, jagalah, janganlah sampai timbul fitnah. Janganlah kita yang pergi keluar berdua, lepas tu bila orang buat cerita, fikir bukanlah dia orang ni, tak boleh positif ke? Keluar dengan rakan sekerja, kot apa nak fitnah bagai? Sekarang ni bukan orang nak fitnah, bukan orang nak fikir buruk, perbuatan tu yang buruk. Lepas tu kita kata orang fikir buruk pada kita. Kita kata orang sangka buruk, pada perbuatan kita tu yang buruk. Jadi, orang yang mengata tu adalah bahagian dia. Tapi yang penyebab kepada orang yang berkata, orang mengata ni, lagi berat, lagi besar dosa ni. Jadi tuan-puan ni mata Allah sekalian, itu kita kena jaga pergaulan, penampilan di tempat kerja, subhanallah. Dan syarat yang keempat, pekerjaan menjadi satu ibadah adalah an yutqanu, iaitu pekerjaan itu dibuat dengan bersungguh-sungguh. Dengan efisien, dengan profesional, dengan fokus. Yang ni memang umum, tuan-puan sekalian, umum. Saya kan selalu, sekarang ni saya sendiri adalah majikan. Dulu saya bekerja dengan agensi agama, Jabatan Agama kan. Sekarang saya majikan, ada staf 100 lebih. Ada banyak unit, ada bahagian peternakan, ada bahagian minimarket, ada bahagian ekonomi, galeri, ada bahagian travel, ada unit, ada publication, ada unit media, ada unit dakwah, ada unit akademi ilmu. Subhanallah, ada publication, ada penerbitan. Samalah tu, lepas tu ada penyelidikan. Ada staf 100 lebih. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya selalu mengingatkan pekerja. Saya kata, ciri-ciri orang yang ikhlas. Dan saya juga meletakkan, saya pegang prinsip tu. Ciri-ciri orang yang ikhlas bekerja. Orang yang ikhlas bekerja. Sebab ikhlas ini menjadi syarat. Kerja kita ni nak dikira ibadah dan diterima. Saya minum air sikit ya. Bismillah. Kamu mesti kena buat kerja sungguh-sungguh. Sebab orang yang ikhlas memang sungguh-sungguh. Kerja dia bersungguh-sungguh, kerja dia fokus, kerjanya buat sehabis baik, bukannya buat setakat mampu. Saya kata istilah buat kerja setakat mampu membuatkan manusia itu jadi malas. Sebab manusia suka meletakkan limit kemampuan dia di tahap yang rendah. Kita buatlah setakat yang mampu. Setakat yang mampu. Tapi saya selalu kata buat semampu yang boleh. Semampu yang boleh. Kita kena pergi kepada maksimum. Bukan sekadar yang mampu, dia akan pergi kepada minimum. Sebab apa saya kata, banyak orang dia akan buat semampu yang boleh dalam sesuatu yang dia suka. Contoh, bila ada tetamu datang, dia masak. Tetamu yang dia suka, dia akan buat yang semampu yang boleh. Semampu yang boleh dia akan buat. Masak ikan siakap, itu, ini, hiasan cantik. Sebab tetamu ni tetamu yang dia sangat seronok nak terima ni. Siapa mungkin tak tahulah ibu ayah ke ataupun mungkin tetamu ni orang istimewa. Jadi dia buat semampu yang boleh. Tapi esok tu dia nak terima tetamu yang dia tak suka. Tetamu ni tak suka tapi nak datang kan. Jadi terimalah juga orang nak datang rumah tapi tak apa suka ni kalau dia datang ni. Jadi dia pun buatlah sekadar yang mampu. Sebab tetamu ni tak berapa nak suka sangat. Lepas tu bila hidang kan, minta maaf lah ini je yang ada sekadarnya. Itulah hayat dia. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, orang yang ikhlas ni ciri-cirinya adalah buat kerja sungguh-sungguh. Buat kerja semampu yang boleh. Buat yang terbaik.
Bila bos kata buat kertas kerja, dia punya buat kajian mana kertas kerja yang terbaik. Kan? Boleh je dia nak buat sekadar yang mampu. Copy je lah. Yang sebelum ini ubah-ubah sikit-sikit. Tapi dia ni kan Google lah tengok. Wow, cantik lah kertas kerja ni. Wow, kemasnya. Wow, clear. Dia pun cuba ubah, lepas tu dia bagi. Bos, saya cuba sebaik mungkin. Oh, ini ciri-ciri orang yang ikhlas ni. Bos, insyaAllah saya dah cuba sebaik mungkin. Bos tengok dulu. Kalau tak okey, saya baiki lagi. Ini orang yang hebat. Sebab apa? Saya kadang-kadang tu kan, kita ni bila kita sebut ikhlas ni, kadang-kadang ikhlas ni orang sebut apa? Alah, buatlah macam mana pun asalkan ikhlas. Yang penting ikhlas. Buatlah, kita buat yang penting ikhlas. Tuan-puan sekalian, ramai orang yang mengikat pekerjaannya yang sebenarnya tidak terbaik, tidak bagus dengan perkataan ikhlas. Saya cakap dekat staf, orang yang ikhlas pekerjaan dia mesti bagus. Mesti terbaik. Bila buat laporan, terbaik. Bila kamu buat penulisan ilmiah, kamu buat sehabis baik. Allah Maha tahu kamu tak tidur malam ke, kamu rujuk berapa banyak kitab, Allah Maha tahu. Kalau saya tak tahu pun kamu buat macam mana. Sebab orang yang ikhlas adalah dia buat pekerjaan untuk dipersembahkan kepada Allah. Sebab dia tahu tengah dia buat sungguh-sungguh ni, saya kata saya tak tahu kesusahan kamu untuk hasilkan video ni. Saya tak tahu kesusahan kamu bagaimana kamu nak siapkan kerja ni. Tapi Allah Maha melihat segala-galanya. Subhanallah. Dan gaji yang kami bagi 3,000 ke 2,000 lebih ke, sebenarnya tak padan pun dengan kerja yang kamu buat. Tapi Allah akan membalas apa yang kamu buat kalau kamu ikhlas kerana Allah. Jadi konsep tu yang selalu saya tanam dalam fikiran saya, dalam fikiran staf. Saya kata konsep ikhlas buat kerja kerana Allah membuatkan kamu tak rasa nak terhege-hege, nak cerita apa kamu buat, dan kamu tak akan kecewa pun kalau kamu tak dihargai. Sebab kadang saya tak sempat nak hargai, nak tahu orang ni buat kerja lebih, orang ni bagus, orang ni tak bagus. Orang ni letak nama je, tumpang nama orang, tumpang atas kerja orang. Saya tak sempat tahu. Tapi Allah Maha mengetahui. Subhanallah. Dan ada orang, dia tak kecewa pun. Dia buat dengan susah, tapi ustazah tak puji pun. Kan? Sebab dia tengok ustazah puji orang tu, tapi tiba-tiba ustazah tak puji dia. Dia terus buat yang terbaik. Sebab apa? Dia mengharapkan pujian daripada Allah. Dia puas hati. Dia buat tu dia rasa puas. Sebab apa? Dia tahu Allah sedang melihat dia. Allah sedang memberikan ganjaran pahala setiap saat dia sedang buat pekerjaan tu. Masya Allah. Jadi ikhlas ini, ciri-ciri orang ikhlas adalah dia buat kerja sungguh-sungguh, dia cuba tepati waktu, dia tidak buang waktu. Bila ada, contohlah kan, kerja dia dah siap, dia pergi jumpa bos. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustazah. Ada lagi tak kerja-kerja yang saya boleh buat? Kerja yang Ustaz bagi tu saya dah siap dah ni. Aku ada kerja lain lagi. Ya Allah, ini terbaik. Terbaik. Masya Allah. Bos pun kata, ya ke? Betul ke ni? Awak boleh buat kerja yang bukan skop? Boleh-boleh apa sajalah bos, asalkan saya buat kerja. Wah, ini lain macam ni kan. Lepas tu kalau bos kata, bos pun tak tahu nak buat kerja apa. Tak ada apalah, saya pun tak tahu ni nak buat kerja apa ni. Tak ada kerja. Pelik buang tebian ke awak ni cari kerja ni. Tak adalah bos. Saya saja je lah kut-kut ada apa. Tak ada. Dia pun cari kawan pula. Kau tengah buat apa sibuk ni? Ada apa kau boleh tolong ke? Tolong kau kira-kira tak apa dah gini-gini. Dia cari dengan kawan dia pula. Masya Allah. Kalau betul-betul tak ada kerja dah siap. Jadi orang tanya saya, Ustazah kalau kerja betul-betul dah siap. Tanya bos pun. Bos kata dah tak ada kerja. Lepas tu semua dah tak ada. Jadi masa tu Ustazah boleh ke kau saya dengar ceramah? Oh dia tanya soalan tu kan. Betul ni. Orang tanya saya. Masa tu boleh ke saya buat pekerjaan lain? Saya kata boleh. Tapi dia tanya bos. Bos, saya kan kerja dah siap semua ni. Boleh ke kalau sementara saya nak isi masa dengan ceramah ke, saya baca buku ke, saya buat sambil kerja. Bos kata, okey lah dah tak ada kerja nak buat apa, takkan nak melongok, menganga je kan. Bos kata buatlah kerja yang berfaedah. Maksudnya jangan pula duduk main game, duduk main TikTok lah pula, duduk. Faham tu kan? Jadi soalannya kalau dengar ceramah, ataupun tengah buat kerja sambil dengan ceramah, meningkatkan kualiti kerja, menambahkan ilmu, maka itu sebenarnya ia akan memberi impak kepada pekerjaan juga. Jadi tuan-puan yang mati Allah sekalian, Masya Allah. Orang yang ikhlas bekerja kita boleh tengok pada ciri-cirinya. Saya bagi contoh macam ni lah. Kita kan, kedua kahwin. Kita ni sungguh-sungguh ni buat kerja ni. Sungguh-sungguh buat kerja ni. Kan potong bawang, kan
siang daging, kan potong serai pula. Buat kerja non-stop ni. Gini-gini. Lepas tu masak. Dah siap masak. Gitu gini. Dah ni. Siap-siap apa semua. Masya Allah. Lepas tu, sibuk lah ni. Kan kita orang dapur. Kita bahagian dapur. Kenduri pula memang masak sendiri adik-beradik contoh kan. Kita orang dapur. Lepas tu kita pun tengok adik-beradik yang lain tu. Dah siap lawa-lawa kan. Sebab tetamu nak datang kan. Kenduri kahwin. Subhanallah. Lepas tu adik-beradik kata, Kak datanglah, jomlah depan tukar baju anda datang. Tak apalah, banyak kerja belakang ni. Korang layanlah tetamu-tetamu tu. Akak duduk kat dapur je ni. Punyalah rajin akak. Kan lepas tu dah nak siap tu kan. Kita pun cakap kat adik-adik. Akak balik dululah ya. Dah siap dah tu semua-semua tu. Okey kak balik dulu ya. Okey kak. Macam tu. Lepas tu balik rumah suami pun tanya. Macam mana tadi? Tahlah diorang tu. Bukan nak tahu terima kasih. Dah lah. Saya ni buat kerja tak berhenti. Diorang tu duk melarang melawai. Kan? Dah lah. Dan ni gini. Boleh jadi tu pun sekalian boleh jadi nak marah. Masya Allah. Tapi contoh kita ni kan. Dah siap-siap ni. Lepas tu balik pun senyap-senyap. Ataupun bagi tahu akak balik dulu. Ya kak. Makasih kak. Macam tu je lah kan. Kan. Makasih siap puji lagi. Contoh adik-beradik puji. Akak, terima kasih banyak kak. Lepas tu adik-beradik, kalau akak tak ada, ya Allah susahnya kerja. Lepas tu siap bagi tahu tetamu. Sedap kan masak ni. Oh happy kita. Balik rumah suami tanya. Macam mana tadi? Oh Alhamdulillah. Oh tak penat ke nampak awak kerja? Tak penat lah. Okey lah. Okey, saya suka, saya seronok. Okey. Faham tak cerita saya ni? Situasi pertama, buat kerja yang sama juga ni seketika sedul. Tapi yang pertama tak dapat pujian dan tak dapat penghargaan manusia. Balik tu kan, dengan penat, dengan rasa macam tak syok. Saya buat kerja bang tak berhenti tapi diorang tu langsung tak hargai. Tak ada nak ucap terima kasih pun tak. Tapi situasi yang kedua pula, kita dihargai. Siap dipuji lagi, diberitahu lagi oleh orang ramai kita yang masak. Sebenarnya penat, tapi boleh hilang penat. Balik rumah, siap cakap kat suami, tak adalah penat sangat. Okey, saya memang suka. Okey, mana satu yang ikhlas ni? Yang pertama ke yang kedua ikhlas? Susah nak jawab Ustazah. Yang pertama balik merungut marah. Macam tak ikhlas. Yang kedua pula, macam dia seronok tu sebab dapat pujian manusia. Tak tahulah dia ikhlas ke tak. Tanpa sekarang saya nak sebut ciri-ciri orang yang ikhlas. Dia buat sesuatu pekerjaan, dia kurang merungut. Dan kita boleh nampak energi dia luar biasa. Itu ciri-ciri orang ikhlas. Energi dia luar biasa. Jadi, Masya Allah, saya nak sebutkan beginilah. Begini, mungkin kita boleh faham begini. Kalau dia betul-betul ikhlas, walaupun dia buat kerja kan, walaupun Masya Allah, walaupun orang tak puji, walaupun orang tak hargai, bila suami balik, macam mana? Alhamdulillah, selesai. Saya buat kerja saya tu selesai. Lepas tu diorang perasan tak balik, diorang tak perasan. Diorang tak bagi apa-apa ke? Upah sikit ke apa ke? Diorang tak bagi ke buat buku? Tak apalah, diorang pun sibuk tu. Awak macam mana, penat tak? Okey, Alhamdulillah saya seronok buat kerja tu. Subhanallah. Orang yang ikhlas betul-betul nak sampai tahap ni, musim-musim bukan senang. Dan kita boleh tengok orang yang ikhlas bekerja ni, semangat. Macam tak penat, padahal dia penat. Bukan dia tak penat. Buat kerja. Kau ni kerja macam tak berhenti, tak penat. Okey, Alhamdulillah. Dah kerja kan? Dah kerja. Sebab apa? Dia punya mindset tu, Allah sedang melihat aku buat kerja ni. Allah sedang berikan pahala berganda-ganda tak berhenti. Bayangkan macam ni lah. Kita buat kerja sungguh-sungguh. Sebelah ni, terus nampak duit. Buat kerja biasa, sikit je. Tapi bila buat kerja sungguh-sungguh, fokus betul-betul, tiba-tiba banyak duit. Mungkin kita akan senyum buat kerja. Sebab apa? Nampak ni ganjaran duit ni. Buat lagi. Kau tak penat? Tengoklah berapa banyak dah aku kumpul duit. Masya Allah. Tapi sekarang, yang kita kumpul adalah pahala. Pahala benda yang tak nampak. Benda gaib. Hanya orang beriman saja yang boleh rasa kemanisan bekerja sebagai ibadah. Beriman apa? Percaya bahawasanya apa yang dilakukan sedang diberikan pahala. Jadi dia kan, daripada pagi sampai petang,
Masya Allah buat kerja itu rajinnya apa semua. Lepas tu dah cukup masa. Okey, kemas-kemas. Tidur pun lena, tidur pun tenang. Tidur pun tenang. Rezeki bawa balik barakah. Kan? Anak soleh-solehah. Isteri pun sayang, suami pun sayang. Lepas tu beli rumah-rumah jadi rumahku, syurgaku sebab daripada hasil pekerjaan yang barakah. Kereta, motor semua elok sebab apa? Hasil pada rezeki yang barakah. Jadi tuan-puan yang dimati Allah sekalian, sesungguhnya kita harus faham nilai pekerjaan kita ini, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, nilai pekerjaan yang kita sayang, kita buat siang dan malam, pagi dan petang ini, Masya Allah, ia sangat besar di sisi Allah. Satu nilai yang sangat besar di sisi Allah. Dan saya nak bacakan satu hadis Nabi sebagai penutup. Kita ada masa 5 minit. Saya sebenarnya tak pasti saya sejam ke saya sejam setengah. Ni dah nak dekat sejam setengah ni. 11.30 saya berhenti. Syap, insyaAllah. Amanah ketika bekerja, kisah Nabi Musa dengan doa. Saya tak sempat nak cerita-cerita ni. Nak bacakan satu hadis Nabi SAW riwayat Baihaqi dan Syu'ab al-Iman. Man talabad dunya halalan isti'fafan anil mas'alah wa sa'yan ala ahlihi wa ta'atufan ala jarihi ja'a yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badr. Subhanallah. Yang bermaksud, barang siapa yang mencari rezeki yang halal untuk menjaga diri, halal dan halalan tayyibah, untuk menjaga diri daripada meminta-minta dan dengan tujuan memenuhi nafkah keluarga, serta supaya dapat membantu tetangganya, membantu jiran-jiran yang susah ataupun orang-orang yang memerlukan. Nescaya dia akan datang pada hari kiamat dengan wajahnya yang berseri-seri seperti bulan purnama. Subhanallah. 3 golongan. 3 ciri-ciri. Bukan golongan, 3 ciri-ciri. Iaitu orang yang mencari rezeki untuk dirinya supaya tak meminta-minta, tak minta dengan orang. Kan hutang sana, hutang sini, asyik meminta-minta. Ya Allah, aku nak cari rezeki, beri kecukupan ya Allah. Yang kedua, dia keluar untuk menafkahi keluarganya. Ketiga, dia keluar cari rezeki untuk membantu orang yang susah. Dia akan dibangkitkan di mahsyar kelak dengan wajah yang bercahaya ibarat bulan purnama. Jadi kita tahu wajah yang bercahaya ni ada beberapa. Ada dengan cahaya wuduk, itu hadis Nabi. Kan ada dengan cahaya puasa, ada dengan cahaya solat. Ada antara orang yang akan bercahaya di mahsyar kelak adalah mereka yang dibangkitkan. Mereka dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya ibarat bulan purnama, iaitu yang mencari rezeki yang halal dan tayyibah untuk dirinya, untuk keluarganya dan untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masya-Allah. Saya nak masya-Allah saya nak bacakan last membelajarkan harta, doa memohon rezeki Allah. Okey. Jadi kita sebagai penutup, marilah sama-sama kita membacakan doa. 2 doa daripada hadis Nabi SAW berkaitan dengan doa memohon rezeki yang halal. Doa memohon rezeki yang halal. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semua, kita boleh baca doa. Sebab tajuk kita adalah mencari rezeki yang barakah, mencari rezeki yang halal dan tayyibah. Masya Allah. Kita sama-sama ya kita baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku daripada yang haram, dan cukupkanlah aku dengan kurniaanmu daripada bergantung pada selainmu. Subhanallah. Ini doa yang hebat, tuan-tuan sekalian, boleh cari dalam internet. Saya ulang lagi sekali. Allahumma, ya Allah, akfini bihalalika an haramika. Cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku daripada yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan cukupkanlah aku dengan kekayaan kurniaanmu daripada bergantung selain daripadamu, ya Allah. Satu lagi, kita mohon rezeki yang baik daripada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Subhanallah. Dan kalau Ustazah tak ingatlah doa-doa ni, bagi doa yang mudah lah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita boleh baca doa tu. Kan? Dapat gaji ni, kan? Dapat gaji, tengok dalam akaun masuk gaji. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah ke atas rezeki yang kau kurniakan ini, ya Allah. Dan jauhlah kami daripada azab api neraka.
Kalau difikirkan kenapa nak baca nak doa, nak makan tapi baca doa sama pada api neraka. Sebab ramainya manusia dicampakkan ke dalam neraka kerana makanan yang dia makan. Daripada sumber yang makanan tu memang halal. Roti, apa tak halalnya, nasi, halal. Tapi sumber beli makanan tu bercampur dengan yang haram. Tak bayar zakatnya, kan bercampur dengan syubhahnya. Jadi sumber tu pun kena jaga. Kemudian tuan-puan sekalian, satu lagi, rezeki kita ni tuan-puan sekalian, kita bimbang menjadi campak pada api neraka tu yang kena sambung terus. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya Allah. Dan satu lagi doa minum air tu. Saya selalu amalkanlah. Nak minum air ni, air kosong. Air kosong, ya, air teh, air tu tak boleh lah, ya, air kosong. Air kosong lah, yang sebab air kosong dia dia punya getaran ataupun gelombang tu merakam apa yang kita minum. Apa yang apa ni kita panggil molekul air ni. Sebab dia belum berubah, air kosong. Tuan-tuan sekalian, kalau terbaik air zam-zam. Doanya apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa tijaratan lan tabur. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas dan kesembuhan daripada segala penyakit. Wa syifaan min kulli da'in wa tijaratan lan tabur, dan perniagaan yang tidak merugikan. Lepas tu kita pun baca bismillah. Macam tu. Masya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, masya-Allah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini memberi manfaat. Saya mohon maaf jika penyampaian saya kurang baik, kurang bertenaga, sebenarnya kurang sehat. Sambil bercakap ni sambil menahan sakit kepala sebenarnya, berdenyut-denyut kepala ni. Jadi lepas habis ni makan Panadol lah sikit kan. Rehat sekejap. Sebenarnya sedang dalam yelah kerja luar, ke sana ke sini. Lepas tu bawa anak-anak sekali. Jadi kelang kabut tu bertambah jugalah ya. Jadi mohon maaf di atas kekurangan, penyampaian yang kurang mantap ke, bagus ke. Yang paling utama kita sama-sama kan memberi dan menerima kerana Allah. Kerana Allah. Mudah-mudahan kita boleh beramal, kita jaga kualiti pekerjaan kita, dan pekerjaan kita, hujung kerja kita bukan hanya dapat pencen, tapi dapat himpunan pahala kerja sebagai ibadah. Dan kalau siapa yang mungkin ada kata Ustazah Sam ni saya lalai, saya tak faham kerja sebagai ibadah. Dah kerja 15 tahun Ustazah, saya rasa macam tak tahulah ibadah ke tak kerja saya tu. Jadi apa yang kita boleh buat, buat solat taubat, mohon ampun dengan Allah. Selama ni kita lalai dalam pekerjaan, kita tak jaga betul-betul, kita tak amanah dengan kerja, dan kita ni banyak buang masa kerja, banyak borak, sekejap-sekejap pergi pantry, sekejap pergi masak, kejap-kejap keluar buat kerja peribadi, banyak guna elektrik di pejabat untuk peribadi, kan, print-print lah, banyak duduk main game, main phone. Jadi semua tu akan dihitung oleh Allah. Apa yang kita buat semua tu akan diperlihatkan. Jadi muslimin muslimat, masya-Allah, buatlah solat taubat. Mohon ampun dengan Allah sebab kita sangat gerun dengan hari perhitungan, yaumul hisab, hari perhitungan besok. Semuanya akan ditayangkan kembali. Masa tu tak ada siapa boleh tolong kita kecuali Allah dengan rahmatnya yang maha luas. Jadi terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur, terima kasih pada semua yang hadir. Terima kasih yang mendoakan. Saya juga mendoakan sahabat-sahabat semua dilimpahkan Allah rezeki yang barakah ya Allah. Limpahkanlah kepada kami rezeki yang barakah, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal dan thayyibah. Sucikanlah harta kami, jadikanlah anak-anak kami soleh-solehah ya Allah. Jadikanlah ibu bapa kami hamba-Mu yang saleh ya Allah. Masukkanlah ibu bapa kami ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di sini ya Allah, kumpulkan kami juga di syurga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Ustazah. Jadi akibat kekangan masa, jadi saya buka sesi ni kepada 2 orang peserta jika terdapat sebarang soalan yang ingin diajukan. Ada tak? Boleh tanya, silakan. Boleh. Kita ambil dua soalan Ada tak? Okey.
Rasanya tak ada Ustazah. Okey, kalau tak ada, saya mungkin biasanya orang kan tanya saya soalan ni. Kan banyak juga kerja work from home dan mungkin lepas ni kan ada banyak agak situasi work from home. Kita tak tahulah kan ikut berlaku lagi kan macam wabak akan datang apa semua. Jadi ramai orang yang kerja work from home dia rasa macam pekerjaan yang macam tak kerja sungguh-sungguh lah sebab duduk kat rumah kan. Kejap masak, kejap urut anak, kejap baring sebab work from home. Jadi dalam persoalan ni saya baca juga pendapat-pendapat alim ulama, tulisan-penulisan. Kalau kerja pejabat kita rasalah macam kita ni fokus sebab pukul 8, lepas tu ada punch in, ada punch out, lepas tu ada rakan sekerja, environment tu ada. Jadi work from home ni sahabat-sahabat macam mana kita jelas kerja apa yang kita kena siapkan pada hari tu. Jadi kerja apa yang kita kena contoh kita 4 jam dah siap. Jadi waktu yang lebih tu itu yang kena clear dengan majikan, dengan bos. Bos, saya dah siapkan kerja yang patut saya siapkan hari ni 4 jam. Jadi lebih tu kalau saya pergi ziarah mak saya okey ke? Kalau persetujuan bos kata okeylah awak dah siapkan. Okeylah. Sebab ada orang kerja tu dia kena siapkan contohlah ya sebenarnya ya, ada orang boleh siapkan kerja tu 8 jam tapi dia boleh kompres, dia fokus, dia buat sungguh-sungguh 4 jam dah siap. Contohlah ya. Kedua, saya kata 8 jam tu sebab waktu kerja 8 jam. Jadi kena amanah waktu kerja. Bukan kata tak boleh kerja yang lain. Bila bertembung kewajipan dengan kewajipan maka boleh insyaAllah. Maksudnya masak itu kewajipan. Dah duduk kat rumah, kenalah masak sebab apa? Untuk ni. Lepas tu anak nak pergi cuci, nak basuh anak, nak cebok ataupun nak tidurkan anak. Tapi kalau dalam tempoh kerja tu 8 pagi 8 petang work from home, duduk main game, layar movie, saya kira boleh. Saya kira macam saya baca jugalah. Maksudnya elakkan buat bukan pekerjaan. Jadi kalau bertemu kewajipan dengan kewajipan, mak sakit pergi tengok kejap kewajipan. Jadi bertemu kewajipan, buat kewajipan dalam kewajipan maka dibenarkan. Tetapi kalau tak, maksudnya buat perkara yang lara, perkara yang bukan kebajikan, maka elakkanlah. Dibibangi hilang keberkatan pekerjaan kita tu. Jadi pandai-pandailah. Benda ni kena jelas juga dengan majikan, dengan bos supaya bos pun kena sebut. Bagi saya lah, bila staff saya kerja work from home, contoh ya, staff kerja work from home, ada juga staff saya yang work from home bukan sebab COVID. Tapi Ustazah, ayah saya sakit dekat hospital, tak ada orang jaga. Dalam 2 minggu saya nak minta cuti tanpa gaji. Saya akan kata, saya terus cakap macam ni. Awak tak payah cuti tanpa gaji. Awak work from hospital. Awak work from home. Tapi Ustazah, saya mungkin tak boleh fokus. Saya kata tak apa. Ini adalah kelulusan saya. Tak apa. Saya faham. Jadi mana selang waktu yang ada awak buat kerja sikit-sikit pun jadilah. Tapi gaji penuh, awak work from hospital. Ada yang kata, Ustaz, keluarga saya COVID, saya tak COVID. Tapi saya balik sebab nak jaga diorang. Saya kata tak apa, balik jaga, awak sediakan makan minum apa semua, awak jaga betul-betul. Lepas tu awak work from home saja. Jadi maksudnya kita sebagai majikan ni kena bagi permudahkan. Maksud permudahkan kepada staff ni, soalannya kita kata halal. Maksudnya sebab kita yang bagi gaji kan, bukan kita, Allah lah yang bagi gaji. Maksudnya kita ada kuasa tu. Jadi saya fikir majikan sangat penting bila work from home, work dekat luar apa semua, berikan kefahaman secara umum begitu. Masya Allah. Supaya staff pun tak rasa ragu-ragu, tenang, majikan pun tenang. Alhamdulillah. Jangan buat macam tergantung je kan. Macam buatlah, tak apalah. Tapi pastikan kerja siap. Saya macam tu je. Asalkan kerja dapat buat sikit-sikit puan jadilah tu. Lagipun puan dah kerja lebih masa banyak dah. Sebelum-sebelum ni kira cover. Jadi dia pun boleh fokuslah jaga dan waktu sama tak bimbang gaji. Macam itulah ya. Minta maaf tuan-puan sekalian. Harap sikit persoalan. Sekian sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Sekarang kita minta atau kita mohon pada semua peserta untuk buka kamera, boleh untuk sesi bergambar. Comel-comel belaka
Ada lagi nak buka kamera? Ha, sama. Alhamdulillah. Ada yang tak ada kamera untuk sesi bergambar. Okay, ada Terima kasih lagi? semua.